so what? Orang tanya. Kan? Kita berbincang tentang political theory, John Rawls, Ronald Dawkins, siapa lagi? Habermas. Tapi untuk apa? Kita berbincang tentang Aristotle. Kan? Dia tak selesai kan kalau setakat berbincang begitu saja. Itu masalah kita. Jadi, anjuran untuk sosiologi pembebasan adalah suatu pendekatan ilmu yang dapat menangani, mengungkap, menjelaskan dan kemudiannya untuk mengaju perubahan sama ada atas jalan dalam parlimen ataupun dalam universiti contohnya. Itu poin dia. Itu gambaran besar. Ya. Dan itu bertitik tolak daripada apa yang ditulis oleh Hussein Alatas dan konklusi yang panjang. Dan saya mungkin tidak perlu menyebutlah sebab saya fikir nanti Imran mungkin akan sentuh sedikit dan juga Dr. Safrul dah berbincanglah tentang perkara ini tadi. Next please. Jadi ini yang saya katakan tadi, misalnya we use the same picture, Imran kita guna gambar sama. Yang ambil dari Google Images. Jadi 4 ini kalau kita baca Intellectuals in Developing Societies pertama kali diterbitkan pada 1977, dia ada 4 perkara ni. Kan? Fungsi seorang cendekiawan adalah untuk mengajukan masalah. Bila kita dah mengajukan, kita definisikan masalah itu, kita analyse masalah itu dan kemudian kita menyelesaikan masalah itu. Kan? Itu 4 peringkatnya. Tapi saya ingin mengajukan yang satu lagi. Dorongan dan juga our social commitment to social change. Jadi perbincangan kita bukan setakat ilmu dan juga untuk kita rasa feel good now, that feel good feeling, tetapi bagaimana dia dapat menyumbang dan membantu kehidupan kita. Kalau kita cakap tentang kemiskinan di contohnya Padang Besar contohnya, di Saratok contohnya, di Kota Belud contohnya, bagaimana sosiologi dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di sana. Seperti bagaimana sosiologi dan ilmu sains sosial kemasyarakatan dapat menyelesaikan atau sekurangnya memulakan perbincangan tentang kemiskinan di Perancis, di Jerman, di UK contohnya. Kan? Dan ini perkara yang harus kita bawa kembali dan mungkin ini satu tugas yang sangat berat sekali walaupun saya kata tidak cukup untuk berbincang saja, tetapi contohnya macam kawan-kawan semua di sini, Saudara Rashidi dan juga Lestari Hikmah, dia memulakan kembali proses perbincangan ini supaya kita dapat sedar bahawa we must return sociology to the center of discussion. Kan? Dan kemudiannya kita menggunakan sesuatu sosiologi yang bukan berbincang tentang akrobat ataupun orang kata gimnastik theoretical sahaja, tetapi berkait dengan kehidupan kita. Soal kemiskinan macam mana kita nak selesaikan? Contohnya ketaksamaan gender bagaimana kita nak selesaikan? Kan? Masyarakat yang tidak inklusif, perpecahan polarisasi identiti contohnya, macam mana sosiologi boleh menyelesaikan perkara itu? Kan? Jadi saya mengajukan 5 unsur ini. Apa ciri-ciri yang jadi selalunya bila Hussein Alatas dia berbincang dalam tulisan-tulisan fokusnya dan juga Prof. Farid Alatas, dia kata kita harus selalu selain daripada 4 perkara itu, kita harus selalu bila kita mengungkapkan satu fenomena, perlukan apa? Kita kena faham sifat dia, the nature. Second, kita kena faham the characteristics, ciri-ciri dia. Yang ketiga, kita kena faham fungsi dia, nature, characteristics, the role or function. Dan keempat, apa keempatnya? Akibatnya, is the implication of it. Kan? Itu 4 perkara yang penting. Jadi di sini saya nak kongsi, kalau saya berkongsi tentang sosiologi pembebasan itu, apa pada pandangan saya? Ciri-ciri yang penting dalam liberation sociology. Yang pertamanya, dia harus melibatkan tindakan politik dan juga praksis. Tapi bila kita cakap politik, tak semestinya parti politik sahaja. Pada pandangan saya, politik itu kalau diertikan dalam erti yang lebih luas adalah anything that is political and affects action and difference in the public sphere dalam ruangan awam. Itu politik. Tak semestinya join parti ke, tak semestinya mungkin pilihan raya sahaja ke, tetapi dia harus sesuatu yang berbentuk politikal kan, di ruang awam. Dia harus ada juga berkait dengan perancangan dan pembangunan, planning and development. Kan? Mungkin saya dan juga mungkin kawan-kawan yang lain mungkin
Saudara Rozan, kan kita hidup dalam satu era, dan ini saya kerap renung dan juga fikirkan. Kita bukan hidup dalam zaman ketika Mahathir seperti Mahathir dulu tau. Kalau yang masih ingat dulu di universiti, kalau kita nak buat satu diskusi pun dipanggil HAP tau. Sekarang kan siapa masuk adalah masalah sana sini, okay. Tapi maksudnya dia keadaannya dia dah berbeza. Dulu kalau kita nak buat diskusi tentang Marx, contohnya di universiti kan, betapa susah nak buat satu perbincangan. Tapi sekarang tak ada masalah itu. Kan? Dulu bila kita nak tukar kerajaan contohnya, jadi satu problem tau, nak tukar kerajaan. Sejak 2018 hingga sekarang kita dah tukar kerajaan 2 kali dah. Kan? Sama ada secara legitimate atau illegitimate lah. Tapi kita lihat pertukaran. Tapi apa akibatnya ataupun kesannya? Nah ini saya kembali kepada perbincangan yang juga politik lah. Kita selalu dah terbiasa dengan politik sebagai retorik dan juga politik sebagai propaganda. Bila kita mempunyai kuasa, bila kita menukar kerajaan, kita tak lihat impak atau perubahan dalam dasar dan kehidupan yang ada di sekeliling. Itu problemnya. Artinya apa? Artinya politik itu bukan tentang revolusi sahaja, bukan tentang retorik sahaja. Kan? Kalau Rasidi selalu kita berbincang tentang Iran contohnya, dan ada di sini, kita berbincang tentang Syariati, Taliban, kita berbincang tentang Khomeini. Kan? Revolution is one thing, rhetoric is one thing. Kita boleh ungkap ayat yang cantik lah, indah. Kan? Azadi. Apa lagi? Contohnya macam yang baru ni juga lah. Kan? Tapi macam mana kita nak actualize atau implement retorik itu menjadi satu masalah. Jadi dalam keadaan konteks sekarang, planning and development is penting. Kalau kita sekadar memberikan ceramah retorik saja itu tidak cukup. Itu tidak bermanfaat kepada masyarakat. Yang ketiganya tentang satu teori kuasa dan juga keadilan. Of course, politics is about justice, dan juga bila kita bercakap sosiologi, kita perlu faham bagaimana kuasa itu berfungsi. Ini lebih akademik sikit lah, tapi penting. We must understand the nature of power. Where does power come from? What does power do? And how does it affect our life? Okay? Kemudian satu lagi, dan ini yang mungkin sebab bahaya saya lah. Sejak-sejak ini saya banyak terlibat dalam apa kerja-kerja masa kan. Macam tu lah. Tapi itu yang saya lihat kan. Bagaimana kita membuat transisi itu daripada politik, daripada propaganda dan ceramah dan retorik kepada dasar yang betul-betul memberi impak kepada kehidupan kita. Kan? Itu sangat penting. Kita boleh bercakap tentang AUKU contohnya. Kan? AUKU kebebasan mahasiswa, tapi kalau dia tidak diikut oleh pembentukan ekosistem yang membantu otonomi mahasiswa, jadi dia retorik sekadar retorik saja. Tidak berguna. Jadi social policy itu penting dan juga kaitan antara masyarakat, negara dan juga politik. Tiga-tiga ini kita harus ikat kembali. Kan? Jadi politik bukan saja politik saja, negara tak bukan negara. Saya bukan setakat tata kelola dan juga pentadbiran saja. Dia harus juga melibatkan tentang pembangunan juga bagaimana kita laksanakan projek-projek untuk masyarakat dan juga untuk negeri contohnya. Dan yang terakhir sekali, menerusi poin-poin atau elemen, nanti kita akan boleh mengungkap dan faham lah. Bila kita bercakap tentang sosiologi pembebasan, dia untuk siapa? Untuk masyarakat. Untuk apa? Untuk sebuah masyarakat yang lebih adil, yang lebih progresif, kan? Dan di mana kita hendak masyarakat yang begitu. Yang adil itu di mana? Adakah di Klang Valley sahaja, di Kuala Lumpur sahaja, ataupun untuk kampung-kampung dan juga untuk pekan-pekan di negeri yang lain contohnya. Kan? Bila mana di sini kita mempunyai semua infrastruktur, tetapi kita keluar ke negeri lain, air yang basic water, basic transportation, access to health pun tak ada. Universiti pun tak ada. Pekerjaan tak ada. Kan? Orang lepas SPM ataupun dia tidak ambil SPM, keluar terus bekerja dengan Grab. Kenapa bekerja dengan Grab? Kerana pada pandangan dia, bila kita keluar bekerja dengan Grab, gaji boleh sekitar 2,000 ke 3,000, belajar universiti dapat hutang, keluar gaji baru 1,500. Buat apa nak masuk universiti?
Kan? Jadi perkara ini harus dipikirkan kembali dan juga kita menggunakan dan kita tidak boleh apa yang dipanggil sebagai kalau ada yang kenal Ruslan Sani ya, kenal Ruslan Sani. Ruslan Sani anak kepada Ruslan Sani, anak utama. Dia tulis nation building dan dia tulis ni sewaktu 98 dalam tulisan dia tentang reformasi. Dia kata Malaysia we cannot continue muddling our way through. Dia punya perkataan muddle, kan? Langgar sini buat ini, langgar sana buat ini, langgar sini. Tak, dia tidak cukup. Dia perlu ada satu perancangan dan satu penelitian bagaimana kita ingin membangunkan masyarakat, menggunakan dasar-dasar dan asas-asas ilmu pengetahuan, tetapi kemudian dia diterjemahkan kepada perubahan dan juga program-program untuk masyarakat. Okay. Jadi saya juga kongsikan di sini. Ini bukan idea saya sendiri. Saya mengambil dan juga memetik daripada author-author lain juga lah, contohnya seperti ya Bustaman, Prof. Alatas, Siraj Mills, Carl Mannheim dan juga Edward Said lah. Saya gabungkan idea-idea mereka dan juga kita bentuk satu perspektif atau mungkin cuba membentuk satu perspektif yang dapat memacu atau mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Sorry ya, nak habis. Okay. Ya, jadi soalan yang kerap saya fikirkan terutamanya pada hari ini adalah apa yang berlaku selepas kita dapat puasa ataupun perubahan sudah berlaku. Dan soalan ini pernah ditanya pada tahun 1979 dan 1980 di Iran apabila revolusi Iran berlaku. Kan? Sebelum itu bolehlah, kan? Kita boleh bercakap, kita boleh berretorik tentang kita mahu negara Islam. Tetapi apabila berlaku what do we do? Kan? What do we do? Jadi persoalan yang saya cuba bangkitkan adalah apa selepas itu? Apa selepas puasa dan apa selepas perubahan? Itu yang harus kita fikirkan. Kan? Okay. Jadi kita kembali kepada Hussein Alatas dan ini mungkin saya akan habiskan dengan dua slide yang terakhir ni. Kalau yang mungkin tak pernah lihat lagi lah, tapi mungkin sangat berguna untuk lihat. Hussein Alatas dia ada pernah tulis satu commentary tentang Second Malaysia Plan. Dan Second Malaysia Plan itu penting kerana itu pada masa itu Second Malaysia Plan is the first Malaysian plan yang kita masukkan atau kita memperkenalkan dasar apa? Dasar ekonomi baru. Kan? Jadi kalau ada masa dan boleh dapat akses, mungkin saudara Rashidi boleh terbitkan yang seterusnya. Tapi sangat berguna sekali. Dan ini saya berkongsi ini kerana dia menunjukkan kita bagaimana ilmu sosial dan sosiologi itu harus ada kaitan dengan pembangunan negara. Dan isu yang pada ketika itu yang penting adalah selepas 1969 kan? Yang kemudian dasar ekonomi baru. Ini penting. Jadi ini bukan perbincangan setakat perbincangan sahaja tentang benda yang bersifat teoretikal, tetapi bersifat juga duniawi dan juga ada kaitan masyarakat. Yang sebelah sini. Nah, ini tulisannya mesti baca lah. Pada hari ini, lagi-lagi lah pada hari ini tentang korupsi. Kan ini mungkin saudara Rashid boleh usulkan juga. Tapi kena ada perbincangan lah, corruption. Corruption in all its forms. Ketirisan, pembaziran. Okay, last slide. Saya ingat inilah. Last slide. Okay, ini buku yang kita launch hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Hikmah. Tetapi juga mungkin dua buku ini lah, Kemana dengan Islam dan juga Kita dengan Islam untuk pembuatan reform. Sangat penting untuk kita lihat pergerakan dan juga wacana-wacana Islam yang ada pada ketika itu dan saya fikir masih berkait dan juga berhubung untuk kita hari ini. Okey, so ini antara isu-isu yang saya sarankan mungkin kita boleh memikirkan seperti yang saya kata tadi. Bila kita bercakap tentang sosiologi sahaja, dia bukan bersifat dah banyak kali lah saya berulang, tetapi perkara ini sangat mengganggu saya lah. Saya selalu memikirkan perkara ini kerana saya dulu pun di universiti dan kemudian cuba terlibat dalam lapangan kajian dan juga ilmu pengetahuan. Bagaimana kita membuat perkara itu relevan? Jadi kita harus membincangkan dan kaitkan dengan perkara-perkara ini lah, inequality, ketaksamaan.
masyarakat yang lebih adil dan inklusif contohnya. Kemudian yang baru ni tentang apa? Tentang iklim, kan? Tentang alam sekitar. Jadi kita kemas ini dan kita update ilmu yang kita ada sekarang supaya dia sejajar dengan keperluan dan juga tuntutan semasa lah. Kan? Jadi walaupun buku ni apa pertama kali diterbit pada 55 lah tadi Dr. Sahabat itu. 55 lah. 58 kita terbit 60 lebih tahun lepas ini sekarang kan. So bagaimana kita boleh kaitkan perbahasan yang ada dalam itu dengan kehidupan kita pada hari ini dengan masalah-masalah yang ada banyak poin. Ya. Pendek kan. Ini kalau tengok macam dia cukup masa ya 5 minit kan. Sebab dia dengan Zoom kita ada Q&A sikit. tak apa? Kita ada Q&A sikit. Yang ada floor ada nak tanya kan. intellectual justice, economic justice, social justice, political justice, dan semualah. Okay. So itu sahaja. Aku 18 September tahun. Okay. Itu setakat perbincangan saya. Mungkin nanti kalau ada singgungan, ada komen dari kawan-kawan, saya mengalah. Baik. Tapi itu poin saya lah. Jadi kalau ada satu perkara pokok yang saya ingin sampaikan pada hari ini, sosiologi itu penting dan sosiologi harus berkaitan dengan kehidupan kita. Kerana kalau dia tak berkaitan dengan kehidupan kita, kita boleh simpan je lah dalam api maka dalam dunia. Ya, Dia boleh tutup satu. Okey, terima kasih kepada Dr. Ken atas hubungan tadi. Seterusnya saya tutup Saudara Imran untuk pandangan yang kedua. Aduh, duduk boleh Duduk. Sorry duduk boleh Aku tak pernah larang. Dia dah tua. Okey, terima kasih Ken atas pembentangan yang disediakan tadi. Sebab ketutupan masa, aku rasa aku cuba ringkaskanlah pembentangan aku dengan harapan bahawa ada perbincangan yang lebih lanjut boleh kita buat selepas ni. So, dari segi atur cara tadi agak kikuk sikit sebab sebenarnya aku rasa mungkin pembentangan aku patut di depan lah sebab aku lebih cerita benda-benda teoretis. Ken membawa perbincangan ini ke bumi yang lebih damai inilah. Tapi bagi aku pula, aku mungkin berada bukanlah di awang-awangan tapi di tengah-tengah di gunung-gunung. Macam itulah. Di mana kita bertapa dan kita memikirkan masalah-masalah umat lah. Seperti banyak juga sarjana-sarjana dan juga orang kata para wali lah. Okey, dengan ringkas sahaja. Sebenarnya tema sosiologi pembangunan, pembebasan ini merupakan satu tema yang dipilih oleh Ken. Dia satu hari tu dia call aku, dia kata, okey, familiar tak sosiologi pembebasan? Aku tak familiar lah. Sebagai satu genre aku tak familiar. Tapi dari segi tema umumnya, sebagai pembaca, taklah kata pembaca tegar, tapi pembaca dan peminat karya-karya Karl Marx, mana-mana sosiologi yang dibangunkan dalam tradisi Marxisme itu sendiri merupakan satu tradisi yang tujuan utama dia untuk membebaskan masyarakat. So taklah terlalu kekok. So maka dengan itu aku mulalah kita baca genre ini, kita cuba terokai apa yang cuba disimpulkan. So next slide. Satu, mungkin aku nak mulakan dengan perkataan liberation itu sendiri. Dia ada beza bila kita terjemah. Sebagai penterjemah ada publisher-publisher kat sini kan. Pembebasan beza dengan kebebasan. Apa beza dia? Siapa tahu? Kalau bahasa Inggeris, kita boleh mungkin secara ringkasnya, liberation itu pembebasan, kebebasan itu freedom. Apa beza dia? So, bila kita lihat root word kepada perkataan liberation, liberatus dalam bahasa Latin, dia merujuk kepada apa? The act of unshackling something, so it achieve its free state. So, kebebasan is a state. It's basically an abstraction of condition. Tetapi liberation, pembebasan is an act. Is a noun to refer to an act. So, dia punya pendekatan dia tu lebih dekat kepada soal tindakan dan aksi. Dan ini penting. Dan sebab itu bila kita melihat perbincangan liberation, liberty dan freedom, kebanyakan pemikir liberal dan political theories liberal, banyak dia suka guna perkataan freedom lah. Tetapi liberation itu lebih dekat dengan gerakan-gerakan kiri. Sebab dia melihat pertamanya ada aksi. It's really acknowledgement yang bahawa liberation ini bermula dengan understanding kita ada shackle yang membelenggu kita.
So, that's why liberation is, I think is a better term. Yang kedua ialah berkaitan juga dengan liberation itu sendiri. Dia ada dua aspek yang disebut dalam buku inilah yang aku baca dan juga diterokai oleh banyak tingkah-tingkah yang lain. There's a liberation from, liberation to. Nah, kat sini saja ada satu tanggapan masyarakat yang berbeza dengan tanggapan masyarakat yang dalam sosiologi yang lain. Here, masyarakat ditanggap sebagai satu entiti yang sentiasa berubah. You'll be surprised bila anda baca karya-karya klasik sosiologis. A lot of them, kebanyakan mereka berfikir model-model masyarakat yang statik. Oh, kita ada masyarakat sekian, unit A, unit B, unit C, inilah dia harmoni. Tapi sosiologi pembebasan melihat bahawa masyarakat ini bukan sahaja satu benda yang bersifat berubah, tapi berubah dari tempat A ke tempat yang B. Liberation from something to liberation to something. Dan ini terkait dengan apa yang Syed Hussein Atas bicarakan juga. Berkaitan dengan apa? Kita ada cita bencana menuju kepada cita sempurna. So, melihat liberation sociology ataupun sosiologi pembebasan ini, di tengah-tengahnya itu merupakan satu tindakan, satu cara faham masyarakat yang terarah kepada tindakan mengubah masyarakat tersebut. Itu yang paling utama. Itu poin pertama lah yang boleh kita sebut. Next slide. Kita ringkaskan. Dan di tengah-tengah perubahan ini, kata kunci ataupun istilah kunci yang paling mendasar sekali bagi genre sosiologi pembebasan ini ialah istilah penindasan, oppression dan domination. These are the two keywords yang bila anda membaca karya-karya sosiologi dalam genre pembebasan, mereka menafsir dunia dengan melihat bahawa dunia ini terdiri daripada entiti-entiti atau mekanisme-mekanisme yang menindas. The central view, the central focus is nak acknowledge first and foremost, masyarakat ini ada agensi yang menindas. Dia beza antara apa kita takrifkan sebagai penindasan, apa itu dominasi. Dan apa beza antara dua ni? Ringkas saja supaya kita tak ada banyak contoh-contoh saya bawa, tapi saya rasa kita cuba ringkaskanlah. Satu, bila kita bayangkan apa yang disebut sebagai penindasan, kita bayangkan siapa? Kita bayangkan mungkin diktator, yang datang membawa satu rejim yang menindas masyarakat ataupun sebuah negara. Maknanya ada satu bentuk penindasan yang bersifat direct, fizikal. Ada juga penindasan yang bersifat institusi, di mana ada beberapa idea, beberapa sistem aturan negara yang walaupun tak ada aktor di atas yang diktator, tetapi aturan-aturan institusi ini menindas beberapa kumpulan. Itu yang kedua. Tapi nak dibezakan dengan dominasi. Sebab dominasi ini tidak semestinya terarah kepada penindasan. Kalau anda semua dah ada anak, ialah kalau anak nak aiskrim, hari-hari nak makan aiskrim, anda sebagai parent akan dominate lah. Ini bukan, tak boleh lah, anda tak faham dan sebagainya kan. So, not all domination is actually lead to oppression. But domination is the most effective and the most apparent tool for oppression. And here it's important to recognize bahawa bagaimana dominasi sebagai satu method, wahana untuk menindas masyarakat yang di bawah. So, dan ini terkait dengan sosiologi pembebasan. Kenapa? Kerana tujuan utama, maqasid utama bagi sosiologi pembebasan itu sebagai satu cara pemahaman masyarakat ialah untuk menelanjangkan mekanisme penindasan dan dominasi ini dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya. Satu yang mungkin saya nak sebut sikit, penindasan ini. One thing about penindasan, tak semua orang boleh recognize. Anda tanya makcik-makcik di bawah, tanya siapa-siapa di jalan sekalipun, semua orang boleh rasa efek penindasan. Semua orang boleh rasa. Tapi orang yang susah sebenarnya bukan nak rasa penindasan. Nak kenal pasti apa yang sebenarnya menindas kita. Kalau tanya mungkin Isma, dia akan kata, ada sekelompok kaum tertentu yang menindas kita. Ada yang tanya pula golongan sekian-sekian, ada yang mengata bahawa ada kelompok sekian-sekian yang menindas kita. No, merasai efek penindasan ni semua orang boleh rasa. Kita lah, especially yang kelas-kelas biasa ni, keluar saja cari duit dan sebagainya. Macam-macam benda rasa kita tertekan. Hidup ni tidak sempurna. Tetapi bila kita nak cuba characterize apa yang menindas kita, banyak mischaracterization. Dan ini tugas sosiologi ialah untuk mendatangkan satu faham masyarakat yang kenal pasti sebenar-benarnya apa mekanisme, apa struktur
Dan siapa yang menindas masyarakat? Next. Persoalan yang mungkin terkait ni mungkin teoretik sikit lah. Nak kalau semua orang rasa penindasan tapi susah nak kenal pasti kenapa? Kenapa orang susah nak kenal pasti siapa yang menindas kita? Antara banyak explanation yang kita boleh sebutkan, antaranya adalah ideologi. Ideologi dalam tradisi sociology of knowledge misalnya, bukan melihat bahawa ini ideologi ni kita faham ideologi liberalism, ideologi Islam, ini satu sistem idea. Itu satu cabang ideologi yang boleh kita bincang dalam akademik lah. Tapi dalam sosiologi pembebasan, ideologi ada function yang berbeza. Ia adalah satu systematic discourse to mischaracterize, to misinform, to sekali lagi misinform untuk memberi ilusi kepada anda supaya anda mendapati merecognize masalah yang palsu berbanding dengan masalah yang sebenar. And this is the task of sociologists. Sosiologi ini bukan sosiologi secara arti kata profesional, tidak. Mereka-mereka yang membaca masyarakat, mengkaji masyarakat, tugas mereka ialah untuk mereka kenal pasti apa ideologi yang akhirnya menyasarkan kita kepada pandangan yang salah, kepada mekanisme yang salah yang menindas masyarakat. Ini yang ditulis oleh Syed Hussein Alatas, The Lazy Native. Bukan? Yang melihat bagaimana kolonial ideologi yang diketengahkan di wacana-wacana bersifat kaum di Malaysia, di tanah Melayu, di Filipina juga di Indonesia, is basically an ideology, a systematic discourse untuk mischaracterize the real problem or the system of oppression. Dan ini gagasan besar yang cuba saya nak perkenalkan lah. Kita akan lihat contoh-contoh nanti kalau kita ada masa. Saya pun tak apa, saya nak cuba sebelum habis kita 12.45 lah kalau boleh. Betul kita buka Q&A. Ke pendek lagi. Satu mungkin berkaitan dengan satu contoh mungkin berkaitan dengan oppression tadi. Satu, tadi Ken bangkitkan soal inequality. Saya baru-baru ni saya ada kebetulan lah 2 minggu lepas saya ada berkongsi di Sunway University dengan beberapa pelajar-pelajar muda lah berkaitan dengan SDG 10 iaitu inequality. So apa yang kita semua tahu ya dunia ni ada kesenjangan ekonomi yang jelas, tapi tak ramai yang actually faham how big is the inequality is. Saya bagi contoh. Kalau lihat report Oxfam yang terbaru 2022 lah yang saya rujuk. Pembahagian harta kekayaan dunia hari ini, 50% manusia dalam dunia ni hanya memiliki lebih kurang 10% kekayaan sahaja. 50%. 50%, katalah separuh daripada ni hanya memiliki 10% kekayaan sahaja. Dan dalam pembentangan tu saya bangkitkan Jeff Bezos. Jeff Bezos ni kita tahu harta dia lebih kurang 200 bilion. 200 bilion ni tahu tak besar mana? Saudara tahu tak 200 bilion ni sebesar mana? 1 second berapa banyak dia dapat? Ni. Ada satu website boleh cubalah. Website ini cuba mengira gaji anda berbanding dengan Jeff Bezos. Saya letaklah, saya cuba buat. Saya kata okey, kalau saya nak hidup senang, saya rasa kalau gaji saya 30,000 okey kot sebulan. Okey tak 30,000? Rasa senang tak 30,000? Okey lah 30,000, siapa nak bagi 30,000 kan? 30,000 sebulan sama dengan 10,000 US dollar lah kata. Setahun lebih kurang 120,000 US dollar setahun gaji saya. Saya letak. Saya pun letak dalam sistem tu, dia pun calculate. You know how long, berapa lama Jeff Bezos nak dapat 120,000 setahun? 120,000. 0.8 minit. Tak sampai 1 minit dia boleh gaji dia 120,000 US dollar. Satu saat gaji dia sama dengan 8,000 US dollar. 8,000. Satu jam lebih kurang 8 dekat 6 juta, dekat 6 million. Saya kat sini cakap 30 minit kan. Saya tak tahu apa mungkin Ustaz Rashid nak bagi mungkin bagi RM10, bagi RM20. Jeff Bezos kalau berdiri kat sini 10 minit je dah 1 juta 2 juta lah. Dan skala ini penting sebab saya dalam perbincangan ini saya sebutkan juga cerita ya tadi Dr. Saul sebut pasal marhin, watak marhin itu sendiri. Dan saya sebut benda ni cerita yang sama. Saya di Sungai Buloh juga ada makcik yang biasa jual keropok tepi Selagi yang biasa saya sembang lah. Dan tanya, apa ya dia antara kekangan-kekangan hidup dia lah. Dia nak cari duit yang cukup untuk hantar anak dia pergi
sekolah. Kira-kira lebih kurang, paling kurang lah 10,000 lah, kata 10,000. Itu baru satu saat gaji Bezos. Itu baru Bezos. Belum cerita Elon Musk. Belum cerita the first top 1% yang memiliki harta. Top 1%, memiliki hampir 30% kekayaan dunia. So this is a real problem. And a part of oppression dalam sosiologi, pembacaan sosiologi pembebasan ialah to recognize bahawa the privilege of a certain group comes at the expense, datang pada kos kita sebagai seorang manusia, orang lain. Tak ada orang boleh yakinkan saya untuk kata bahawa Jeff Bezos dan kawan-kawan yang seangkatan dengannya mengumpul kekayaan sebanyak ini tanpa menindas orang lain. Tak ada siapa boleh yakinkan saya. Jeff Bezos pun tak percaya, saya rasa, yang bahawa dia kekayaan itu tanpa menindas orang lain. Dia pun tahu. Amazon Union Strike dah berlaku beberapa tahun dah. So, okay, itu yang mungkin berkata. So, dan masalahnya sekarang bila kita masuk perbincangan ekonomi, perbincangan gaji, this tema operation tidak dibangkitkan. Dan ini kerana di camouflage, disembunyikan dengan ideologi tertentu lah. Okay, next slide, ringkas saja. Dan ini saya nak bangkit kepada Alatas. Ini bukan Alatas. Ini bukan saya usul Alatas naik kuda. Tak, ini bukan. Ini gambar Napoleon yang ketika datang dan menjajah lah, bukan menjelajah. Dia beza jelajah dengan jajah. Dua huruf. Menjajah Egypt tahun 1798. So, kenapa saya letak gambar ni? Untuk menggambarkan satu latar Eurocentrism. Yang sebenarnya satu latar penting di mana banyak wacana-wacana sosiologi pembebasan ini mula berkembang. Termasuk Syed Hussein Alatas juga dan kawan-kawan yang seangkatan dengannya. Apabila kita melihat misalnya dalam dunia ketiga secara khususnya, banyak wacana-wacana alternatif ini terbit sebagai satu respon kepada wacana Eurocentrik. Dan Eurocentrism ini bukan saja sekadar bias kepada Eropah semata-mata. Ini Syekh nak beritahu. Bias kepada bangsa sendiri ataupun kaum sendiri ataupun agama sendiri biasa. Pergilah mana-mana buku dan kitab sekalipun, masing-masing anda kalau masuk kampung, tengok kambing orang lain, anda akan compare dengan kambing anda. Kalau rumah ada kambing lah. Kalau rumah tak ada kambing, mungkin anda akan compare dengan kambing kat TV. Tak kisahlah, tapi self-reference atau rujukan anda confirm kebanyakannya pada awalnya merujuk kepada pengalaman atau pengalaman sendiri. Tapi bagaimana dia menjadi satu masalah bila first the bias become a systematic knowledge discourse. Dia bukan sahaja satu bias yang awal-awal, tidak. Tapi terbentuk beberapa wacana yang membentuk satu naratif besar yang akhirnya melatari banyak bidang-bidang ilmuan yang lain. Antropologi ke, sosiologi ke, ekonomi ke, agama ke. This grand narrative yang meletakkan sesuatu kaum atau bangsa sebagai orang kata unit terbesar dalam dunia ini, dan dilakukan secara sistematik, melatari banyak disiplin yang lain. Dan gambar ini menarik sebab ketika Napoleon datang ke Egypt dan yang bertempur dengan kerajaan Mamluk ketika itu, kemudian Napoleon larilah, itu cerita lain lah. Dia datang dengan delegasi bukan saja dengan tentera, dia bawa saintis, dia bawa antropolog, dia bawa banyak pengkaji-pengkaji map. Kerana bagi dia nak menjelajah ataupun menjelajah dan menjajah sesuatu dunia yang baru ini, you not only kita kuasai pentadbiran dia, tidak. Tapi you have to conquer the mind as well. Because when the mind is conquered, the resistance are put to dosan. When the minds are conquered, bila minda dijajah, resisten terhadap penjajahan tersebut akhirnya dapat dipasifkan. So that's why they bring all these scholars. Because again, the phrase is, the formula is, when I name you, I conquer you. I control you. You are now fixed, basically. This is basically a phrase daripada a book, penjajahan Amerika. Tak lupa nama dia lah. Dan ini penting sebagai satu latar, dan kita boleh lihat juga bagaimana contoh-contoh lain yang melatari perbincangan Eurocentrism dan sebagainya. Saya dah sediakan lebih kurang 5-6 contoh. Tapi saya yakin tak cukup masa untuk kita terokai benda ni. Tapi mungkin satu
Yalah, Amin, dalam saya sebagai orang sejarah, dalam membaca sejarah dunia, misalnya, aneh, satu benda bila saya mengajar sejarah di Malaysia ialah bila tanyakan tarikh apa yang paling orang ingat sekali dalam sejarah Malaysia apa? Siapa ingat? Tarikh apa yang paling obvious sekali? Okey, satu. Itu tarikh kemerdekaan lah. Okey, itu okey. Satu lagi tarikh. Satu lagi tahun. Banyak student sebut 15/11. Siapa? 13 Mei. Ni yang moden-moden lah. Sebelum ni? Sebelum menjadi ni. 15/11. Tahun 15/11 apa yang berlaku? Kejatuhan Melaka di tangan Portugis. Kan? Tapi peristiwa penjajahan yang berlaku di tanah Melayu dan juga di rantau Asia Tenggara harus dipahami secara global dengan tidak mengenepikan kenapa sebenarnya kita dijajah. So, okey, faktor pertama sekali lah Portugis datang kerana ada agenda spices dan juga ialah ekonomi yang cuba diambil di tanah Melayu ini. Soalan saya ni soalan basic. Kenapa spices begitu mahal? Ataupun anda kalau pergi pasar jumpa lada hitam semua ni kan, spices yang makcik-makcik biasa jual ni. Makcik-makcik ni tak kaya pun. Makcik-makcik ni jual lah macam biasa aja. Tapi kalau kita lihat sejarah, Portugis datang dengan armada tentera yang cukup besar. Datang sini semata-mata untuk mendapatkan spices ini untuk dijual dengan profit tapi 400% profits. Why? Okay. Here is where if you are coming from a Eurocentric discourse, you are thinking, okay, this is just a civilizing mission. This is a mission basically that has nothing to do with the rest of the world. It's only Europe that has this interest and nobody else. Itu yang satu. Yang kedua, if you are Eurocentric discourse, anda merasakan bahawa kejayaan Portugis itu merupakan kejayaan yang kerana sifatnya Eropah, weaponnya Eropah, kekebalannya Eropah. Mereka maju, therefore kita dijajah. Tak juga. Ada banyak faktor-faktor lain. Antaranya kalau siapa yang melihat wacana sejarah pembentukan kapitalisme dan juga kolonialisme, banyak terikat dengan kejatuhan Mongol Empire misalnya. Bila Mongol Empire jatuh, membuka ruang trade route yang dikawal oleh Mongol Empire, banyak kerajaan-kerajaan lain terpaksa eksplorasi route. Misalnya, Konstantinopel jatuh 1460. Bila Konstantinopel jatuh di tangan kerajaan Islam misalnya, Venice menjadi monopoli trade spices. Dan sebab dia paling dekat dengan Ottoman Empire at the time lah basically ketika itu. Maka Eropah lain terpaksa explore the other route untuk sustain ekonomi. Itu satu. Dan kenapa spices mahal tu? Kalau kita ada masa kita bincang lain lah. Tapi these are the kind of question. Bila anda terokai dengan lebih dalam, these are not just the concerns of Europe, but the world. Satu lagi, ni mungkin yang terakhir, ialah bagaimana bila kita bicara soal wacana untuk kita menukar dan transform masyarakat dan kita baca dengan dominasi ataupun hegemonic orientation yang datang daripada Eropah. You are now using concept yang akhirnya mendatangkan diagnosis yang salah, realiti yang salah dalam masyarakat setempat. Contoh yang mungkin biasa Prof. Farid sebutkan yang saya kembangkan sikit ialah bila kita lihat soal masyarakat populasi di Malaysia, di Asia Tenggara, konsep tanah air is very important. Tanah air. Bila anda pergi ke pantai, saya rumah kat pantai, bila saya depan pantai, saya tengok depan pantai kan, ombak yang bergelora itu, saya melihat ombak itu merupakan satu halangan. It's basically an obstacle untuk saya ke depan. Betul kan? Tapi back in the days, sebelum zaman penjajahan berlaku, the idea of merantau, melangkaui ocean is actually quite common. Not just common, quite active. Dan sebab itu juga, dalam peribahasa satu hal, banyak disebut perkara ini. Dan sebab itu juga, kalau siapa yang mengkaji sejarah bangkit dan jatuhnya tamadun, di Asia Tenggara, anehnya, banyak tamadun ataupun banyak empire lah, tiba-tiba hilang. Kenapa tiba-tiba hilang? Kalau di China, kerajaan besar-besar mereka sebelum mereka jatuh, ada banyak internal war, rebellion, peperangan, gaduh sama sendiri, barulah jatuh. Tapi banyak empire di Asia Tenggara, menariknya, sebahagian lah, bukan semua. Sriwijaya abad ke-6, kemudian abad ke-10, ke-11, tiba-tiba hilang. Hilang bodoh macam tu. Sebab apa? Sebab first, masyarakat
yang ada di Asia Tenggara ini dan empire yang terbentuk di Asia Tenggara ini bergantung kepada siapa yang di dalamnya, dan bila orang di dalamnya itu pula masyarakat sifat kita boleh kalau tengok ada peperangan kita just caw. We are voting basically using our feet or our votes lah. And when the community atau masyarakat begitu mudah nak keluar, it's basically part of the norm of a pre-modern society in Asia Tenggara untuk just merantau, keluar, tinggal. Kalau ada masalah, tinggal, pergi tempat lain. So bila empire bergaduh sikit je dah ada ketidakstabilan atau ada empire yang lagi bagus kat tempat lain, tak payah tunggu peperangan pun. Diorang caw, naik bot caw. Arus yang mendesak masyarakat kembali ke tanah, ke land, berbanding mengguna route sea ataupun laut ini, berlaku datangnya penjejahan di Asia Tenggara. Mula dengan Portugis, kemudian Belanda pada abad ke-17, 16. Dan akhirnya British comes in. Understanding this is important because again in the world scale these are something yang it's important for us to understand where the history comes from and why are we colonized as well lah basically. Saya next slide sempat dan ini saya nak bawa kepada perbincangan ilmu mandiri lah, dan siapa yang mungkin membaca antara penulisan akhir Syed Hussein Alatas, dia menggagaskan atau mencadangkan autonomous social sciences ataupun autonomous sosiologi mandiri. Dan dia datang ni aku tahulah. Dia nak okey. Last dan sikap yang cuba dibawakan oleh Syed Hussein Alatas dan juga selari dengan gagasan sosiologi pembangunan ialah pertamanya, kita menolak dominasi mana-mana orientasi sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, menolak dominasi tidak bermakna kita tidak meramahi, is it the word? Meramah, inilah kita mendekati ideologi-ideologi yang berbeza. Dan yang ketiga, sebarang identifikasi problem sosiologi yang cuba dibawakan oleh mana-mana pihak sekalipun harus berorientasikan masalah setempat. Ini tiga gagasan penting yang selari dengan apa yang cuba dibawakan atau genre sosiologi pembebasan yang sekarang mula diperkatakan lah secara umumnya. So mungkin saya berhenti kat sini. Mungkin sesi Q&A nanti kita boleh bincang beberapa contoh lain lah, yang lebih konkret bagaimana pemahaman yang jitu dan juga jelas membawa kepada pengenalpastian mekanisme penjajahan yang berlaku ataupun penindasan yang berlaku dan cara untuk kita melangkawinya dengan lebih efektif. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Irfan atas pemerintah saudara. Okey, kita teruskan dengan sesi Q&A. Saudara-saudara semua saya dah datang, so kita buka untuk sesi Q&A. Saya jemput Dr. Ken dan juga Dr. Sambul untuk ada berada di pentas untuk kita dengan sesi Q&A. Mungkin ada 2-3 soalan yang berekor lah kan, untuk membaca peluang untuk terus bertanya kepada ahli panel kita. Baik, sekarang macam tu lah. Okey, saya open floor. Okey, abang belakang tu. Siapa-siapa nak pakai? Selepas mengikuti wacana ini, saya dapati yang analis cuba menggunakan pendekatan itu sosiologi pembebasan. Setahu saya, yaitu sosiologi ini adalah satu alat yang boleh satu alat yang boleh menganalisa masalah masyarakat, termasuk macam-macam hal. Jadi saya rasa kalau dikata sosiologi itu satu ilmu, satu alat yang boleh merungkai permasalahan sosial masyarakat. Jadi saya rasa sosiologi tak mungkin boleh membebaskan. Sepatutnya pada wacana ini sepatutnya kita harus ada satu gerakan yang berpandukan pada sosiologi pada apa untuk membebaskan manusia
menyasar. Ya, saya. Jadi menggunakan sosiologi pembebasan saya pada saya lah, saya rasa tak tepat. Yang tepatnya kita perlu satu gerakan yang tulen untuk membebaskan masyarakat daripada. Dan tidak, saya pun dah baca beberapa buku saya kesana atas dan dia pun tidak ada kupas apa itu sosiologi pembebasan. Tak ada. Tak ada. Cuma kita mengupas tentang corruption, the myth of the dizziness, the public. Tapi dia tak ada. Tak ada cerita apa itu sosiologi pembebasan. Tak ada. Yang boleh membebaskan kita mesti ada ilmu political economy. Kalau kita ada political economy punya ilmu, kita boleh membebaskan sedikit sebanyak belenggu manusia. Terima kasih. Saya jawab sikit kot sebab saya rasa macam kena kat saya je kan. So pertamanya mungkin ia benar bahawa Syed Hussein Alatas tak sebut benda ni. Tapi saya rasa bila kita nak menghargai legasi Syed Hussein Alatas dan juga mana-mana tokoh sekalipun, ada dua cara sebenarnya. Satu cara ialah kita duduk di bawah, melihat dia di atas dan mengadore dia sampai malam lah. Dialah paling terbagus. Ataupun sebenarnya ialah kita bertinggi atas bahu dia untuk melihat pandangan yang lebih jauh yang mungkin dia tak sempat nampak. Misalnya. So, apa yang kita nak usulkan di sini, yang saya usulkan bukan soal Syed Hussein Alatas sebut atau tidak, tetapi di mana boleh kita panjangkan lagi agenda dia ini dalam konteks sosiologi pembebasan, sosiologi yang contemporary. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan saudara bahawa sosiologi tidak membebaskan. Sebab bila nak membebaskan apa-apa isu dalam masyarakat sekalipun, dia perlukan gerakan, yes, dan dalam gerakan itu macam-macam benda. Kita ada politik, kita ada macam-macam faktor, macam-macam input dan juga macam-macam kata elemen yang harus diadunkan secara bersama untuk bebaskan satu perkara. Tapi bila kita kata, okey, kita perlukan sosiologi pembebasan, kita merujuk kepada cara memikirkan masalah sosiologi dengan orientasi untuk membebaskan masyarakat. Itu yang, bukanlah kata sosiologi itu membebaskan sesiapa, dah. Nak bebaskan orang ni bukan senang, ada banyak benda kita kena buat. Tapi bila kita kata kita perlukan sosiologi yang bagaimana sebenarnya yang boleh kita terapkan, dan bagaimana kita berfikir secara sosiologis, dalam masa yang sama, kita terarah kepada membebaskan masyarakat. Sebab banyak sosiologi yang sebenarnya bukan membebaskan tapi memandongkan orang. Banyak. So ini alternatif yang cuba diketengahkan supaya kita nak tekankan bila kita berfikir soal masyarakat, kita berfikir dengan latar bahawa ada penindasan, ada kekuasaan dan agenda ni lah untuk kita ubah benda ni menjadi lebih baik. Ada orang suka-suka aja buat sosiologi, tak ada masalah. Tapi sosiologi pembebasan, dia punya nadi dia lah untuk membebaskan masyarakat. Dan ia berimpak kepada cara fikir. Cara fikir dalam arti kata, okey, soalan siapa yang nak mengkaji soal kemiskinan? Anda boleh kaji kemiskinan dalam arti kata, tak cukup duit, apa sikap-sikap dia dan sebagainya lah yang mungkin memberi maklumat yang tertentu, tetapi tidak mengarah kepada agenda pembebasan. Sebab dia tidak kenal pasti apa masalah dasar dia, apa sebenarnya yang membelenggu dia. So it's actually not telling you a new way of doing sociology. It's telling you a certain mindset that one can adopt bila kita berdepan dengan agenda dengan masalah dan cuba menerapkan atau berfikir secara sosiologis ataupun menjalankan kajian sosiologi dalam masyarakat. Terima kasih saudara. Saya kongsi pandangan di mana. Yang pertama itu cuma agak lebih singkat. Yang pertama betul, saya tak pernah sebut tentang sosiologi pembebasan. Tapi itu saya fikir adalah apa yang kita buat pada hari ini. That's our value lah. Kalau kita setakat ada dalam diskurs-diskurs tertentu kan, dia setakat mengungkap apa yang cikgu dia kata tadi. Saya fikir itu tidak terlalu berguna lah kalau tak lebih langsung dan juga kritikal sebab dia kemudian menjadi mengulang sahaja. Saya fikir sebagai seorang yang prihatin dan juga ingin melakukan perubahan, kita perlu berani untuk mengulang tetapi juga melangkaui idea yang ada. Jadi contohnya kalau Hussein Alatas menulis tentang ini, kita akan kata, okay, bagaimana kita boleh panjangkan lagi idea dia. Marx contohnya, kalau dia menulis tentang politik ekonomi, ada juga orang-orang yang datang mengembangkan Frankfurt School, ada yang Bolshevik, ada yang Menshevik, maksudnya adalah dia punya tradisi
tradisi dan penguraian. Jadi sama juga di sini. Jadi kita tidak terlalu adil jika kita menggunakan alatas setakat untuk alatas saja, tetapi tujuan alatas adalah untuk bagaimana kita melampaui alatas. Tapi itu tema yang lebih besar. Yang kedua ini tentang sosiologi dan juga gerakan. Bagi saya, pandangan saya sendiri, sosiologi dan gerakan itu tidak boleh dipisahkan. Dia satu dan sama. Seperti mana-mana politik gerakan di seluruh dunia dan di seluruh negara, sama ada di Timur Tengah, di Iran, di Turki, di South America, di Chile hingga ke South Korea. Sosiologi dan juga gerakan itu harus berpadu antara orang kata iman dan amal. Allah. Jadi dia satu, dia tak boleh pisah. Dan when you talk about the world, you want to change the world. Why you talking the world if you don't want to change the world? Kan? Kalau tak kita melakukan dalam ini rekod kan. Tapi contohnya kalau dalam bahasa yang kasar sikit lah, minta maaf lah. Kita buat masturbasi ilmu sajalah. Kan? Kita menulis, kita simpan dalam thesis, kita letak dalam perpustakaan biasa atau di UKM ataupun di Akib, kemudian kita letak ke sana. Jadi ilmu itu bagi saya tidak boleh dipisahkan. Dan itu saya fikir apa yang kita nak menegaskan pada hari ini is when you talk of knowledge and sociology, you are talking about movement. Paulo Freire dalam bukunya Kategori Oppress kan dia kata reflection without activism is useless. Activism without reflection is also useless. Dan harus ada dua yang mesti bergerak sekali. Kalau kita tidak merenung, kita saja buat, kita jadi orang yang buat saja. Kalau kita orang yang berfikir tapi tak buat, jadi philosopher saja. Jadi pandangan saya macam tu lah. Bahawa bila kita bercakap tentang sosiologi, sosiologi is a movement. So how do you create the movement? Contohnya saya bagi mungkin berkongsi satu contoh yang sangat konkret. Sebab saya sebut macam ni dia sangat abstrak lagi kan. Bila kita bercakap tentang kemiskinan, kalau kita boleh buat sociological analysis, pocket-pocket masyarakat yang mana yang paling miskin, kita boleh menyusun orang-orang ni. Kalau kita tahu mahasiswa dan orang muda yang paling terpengaruh kan dengan gaji rendah, luar saja 1,800 nak makan apa untuk duduk KL. Sewa dah 800 contohnya. Guna motor, minyak, tol dah 500. Makan apa? Makan telur. Telur pun mahal sekarang, 80 sen, RM1.5 contohnya. Kalau kita tahu kumpulan ini boleh disusun, boleh digerakkan, kita kena ke kumpulan ini. Contoh lain seperti mereka yang dan benda ini dan kita sudah lihat hasilnya. Gerakan di Sarawak, di Sabah contohnya, dia menunjukkan satu ketidakpuasan hati terhadap pemusatan kuasa dan juga kekayaan di Kuala Lumpur. Kalau tidak terbentuk kumpulan-kumpulan sama seperti kumpulan-kumpulan lain di sama ada di Kelantan ke dengan ke Pahang ke di Kerinci ke di Abdullah Hukum ke di Taman Medan ke. Benda ni boleh dikaji, boleh diteliti dan boleh dijelaskan dan kemudian boleh digerakkan. Tapi siapa yang akan kita nak buat perkara itu? Jadi itu yang kita cuba nak kongsi dan juga bincangkan pada hari ini. Bahawa kalau kita ada the right analysis, we can find the right movement, we can know the right change. Okey lah, ini saya sila. Terima kasih kepada soalan. Jawapan ini yang saya Sifu.
masa yang sama, bila kita cakap tentang sejarah misalnya, macam kalau mungkin ada sahabat-sahabat boleh dibaca sikit yang ditulis oleh Dr. Chandra Mustafa dalam terbitan baru dalam web Kisah Hikmah berkaitan tentang adil terhadap sejarah itu bagaimana Dr. Chandra sebut kadang-kadang ada influence tertentu untuk melihat bahawa sejarah itu tidak tak berlaku adil. Kerana mungkin contohnya pengislaman ilmu, civilization of knowledge misalnya. Jadi kita kadang-kadang bila kita nak kritik dalam satu sejarah itu kita rasa ada canggung di situ. Kerana contohnya Dr. Chandra menyebutkan kita nak sebut tentang kezaliman khalifah-khalifah misalnya. Jadi kita ada rasa macam rasa segan nak sebut. Kan? Adakah ini kroni, tak kroni, adakah zalim, tak zalim, adakah ketimpangan di sejarah itu kerana dia ada kaitan dengan agama Islam. Jadi sejarah lah. Kan? Tapi bila isu agama bukan bermaksud agama itu silap dan sebagainya, tapi dia ada influence itu menyebabkan kita tak berlaku adil terhadap sejarah. Jadi mungkin ada Oh, sejarah. Soalan dia panjang sangat. Soalan ni panjang. Banyak ayat nyata. Baik. Dia pakai kot. Oh, jadi supaya dia Baik, ada dua bahagian daripada soalan yang ditanya oleh Saudara Rashidi ini. Yang satu yang berkaitan dengan perkembangan atau perubahan masyarakat. Perkembangan atau perubahan masyarakat. Mungkin cara melihat sesuatu isu atau permasalahan itu berbeza antara sosiologis dan juga ahli sejarah. Ahli sejarah dia menilai, menganalisis peristiwa-peristiwa berdasarkan hal-hal yang sudah berlaku. Supaya bukannya dan hal-hal yang berlaku itu bukannya dia mengalir tanpa ada sebarang iktibar. Mengapa dia melihat perkara yang sudah berlaku? Supaya kesilapan-kesilapan yang sama, keputusan-keputusan salah yang sama tidak diulang pada masa hadapan. Manakala mungkin sosiologis dia melihat pada keadaan-keadaan semasa, menganalisis keadaan-keadaan semasa dan memberikan cadangan-cadangan. Dan semuanya akhirnya kembali kepada perlakuan dan tabiat manusia lah, perlakuan-perlakuan manusia. Yang bahagian kedua, okey, itu satu bahagian yang ditanya. Bahagian kedua berkaitan dengan revisionis sebenarnya. Kita menjadi revisionis kepada sejarah. Jadi saya respon kepada yang bahagian pertama itu daripada sudut sejarah yang mungkin pada pandangan saya ialah sebagai seorang pelajar sejarah, student of history. Student of history dia sentiasa melihat bahawa peristiwa-peristiwa perkembangan masyarakat yang berlaku itu adalah untuk kita nilai bagaimana kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Sejarah ni dia akan berlaku, macam kita dengar pun kita kata orang yang tidak belajar sejarah akan mengulangi kesilapan yang sama. Sejarah akan berulang. That is too cliche lah. Betul. Tapi sebab apa? Sejarah akan berulang dengan pelaku-pelaku yang berbeza. Sebab apa dia berulang? Sebab dengan keadaan-keadaan yang sama, sebab kita tidak mengambil iktibar daripada itu. Kita tidak mengambil iktibar daripada itu. Iktibar itu ditulis oleh sejarawan, dan sejarawan itu dia boleh dipengaruhi oleh emosi dia. Dipengaruhi oleh sentimen, oleh parti apa yang disokong, agama apa dia anuti, bangsa apa dia. Itu semua mempengaruhi kepada, kerana sejarah tidak tertulis dengan sendirinya. Sejarah ditulis oleh seorang manusia. Dan manusia itu dia ada emosi, dia ada sentimen, dia ada pengaruh-pengaruhnya. So perubahan-perubahan. Contoh yang diberikan tadi adalah bagaimana anak-anak yang belajar, anak-anak belajar kemudian yang ini dia dimasukkan ke aliran sains, yang itu dimasukkan dengan sastra. Kalau dari sudut sejarah, analisis dilakukan dengan melihat natijah daripada perbuatan itu. Dan natijah itu kita nampak akhirnya, kalau daripada sudut sejarah, kita tengok antara tahun 80-an sehingga tahun 2000, kita boleh analisis peristiwa itu dan jadikan sebagai satu panduan dan pedoman kepada pembikinan polisi pada masa hadapan. Contoh yang saya berikan antara 80-an hingga tahun 2000, seingat saya lah yang membesar pada tahun-tahun itu, yang pertama adalah kemunculan BBA, Business Admin. 80-an ke 90-an itu yang nak masuk belajar ke UPM, UKM, semuanya apa? Bidangnya sebab apa? Dia berkaitan dengan polisi negara, dasar perindustrian, dasar penswastaan, pengkorporatan, semua menyebabkan booming of industries.
and businesses, menyebabkan ada pengurus-pengurus yang diperlukan. Jadi semua orang, mak bapak semua nak hantar anak untuk belajar bisnes. Pergi ke bisnes, business admin, business management. Sampai menjelang tahun 90-an, penghujung 90-an, kita rasa bila sebut degree BBA, tak ada nilai lah. Orang rasa macam, dia ni tak dapat apa dah ni, saya tu buat BBA. Ya? Sampai tahap itu, BBA. Dan kesilapan yang sama lebih kurang kita buat. Ketika kerajaan mengumumkan, ketika Tun Mahathir menjadi PM waktu yang pertama kali itu, bukan dasar lah, MSc, penubuhan MSc, ya. Kita masuk kepada revolusi IT itu, maka kita berpindah, tidak lagi orang menumpukan kepada bisnes, ya. Masing-masing nak hantar anak untuk belajar IT. Dan saya juga lah produk daripada IT sebenarnya. Produk yang kemudian tercicir lah. Dan IT, macam-macam bidang saya sebenarnya. Daripada IT pergi kepada ukur jalan, kemudian menganggur, akhirnya jadi sejarawan. Mengalamilah beberapa fasa itu. Jadi semua orang nak pergi belajar IT, sampai satu ketika, bila kata belajar IT, dalam tempoh 90-an, 95 ke atas, sampailah tahun 2010, 2020, IT dah jadi tepu. Disebabkan apa? Sebab kita semua berlumba-lumba nak memenuhi polisi negara tadi itu. Ya? Dan akibat daripada polisi negara itu, dia tak tengok sebenarnya, dia tidak mengambil iktibar daripada BBA, the first wave tadi itu. Kita melalui beberapa fasa lah dalam negara kita, pertanian, kemudian perindustrian, kepada IT, kemudian sekarang ini yang baru, konon-kononnya IR 4.0. Dan fasa-fasa itu berlaku, dan hari ini kita mengulangi. Akibat daripada kita tidak menganalisis sejarah itu, perubahan masyarakat itu, kita tidak belajar dua kesilapan yang lalu, iaitu kesilapan BBA dan kesilapan IT, dan kita sedang mengulangi. Pada saya lah, dari pandangan sebagai seorang yang terlibat dalam sejarah ini, saya katakan kita sedang berlumba-lumba untuk hantar TVET, dan TVET. TVET dan TVET. Semua benda TVET sekarang ini. Ya? Yang saya fikir dalam tempoh 10-20 tahun lagi, akhirnya anak-anak kita semua akan pergi ke TVET. Semua nak ke TVET dan kita akan kehilangan pemikir-pemikir. Siapa nak pergi belajar sejarah? Siapa nak pergi belajar sosiologi? Siapa yang akan belajar sains politik? Sebab semua yang fikir, tapi memang akan ada lah the segment of people yang akan pergi ke sana, tak apa. Tapi dasar negara akan mengalirkan kita ke sana. Sampai satu masa kita rasa macam kita tidak ada pemikir-pemikir, dan itulah yang berlaku pada satu masa. 60%, 40%, 60 sains, 40 sastra. 60 sains, 40 sastra. Akhirnya kita rasa kita tidak ada pemikir dan berlakunya gejala sosial. Siapa yang nak menganalisis, mungkin dari segi sosiologi, antropologi, disebabkan perkembangan dasar pensuasaan, dasar perindustrian negara menyebabkan ibu-ibu keluar bekerja. Daripada ibu-ibu keluar bekerja, anak-anak tak dapat susu badan. Disebabkan anak-anak tak dapat susu badan, jaraknya anak-anak dengan institusi keluarga. Disebabkan jaraknya anak-anak daripada institusi keluarga menyebabkan gejala sosial berlaku. Menyebabkan kebejahatan sosial berlaku. Dan tempoh apa? Antara dasar perindustrian negara tahun 80-an hingga tahun 2020 tahun, tuan-tuan. Disebabkan senang aja. Sebab dasar perindustrian menyebabkan kilang buka, kita kena ada bekerja. Isteri kena bekerja, ibu kena bekerja, anak tak minum susu ibu. Akhirnya kita buat apa sekarang ni, dasar yang baru? Susu ibu wajib. Di hospital-hospital tak boleh nak bagi botol susu dah. Nampak tak? So ini adalah pada saya sebagai seorang sejarawan, melihat peristiwa, analisis peristiwa itu daripada keputusan-keputusan yang dibuat itu. Yang kita buat. So itu akan mendatangkan, maksudnya manfaat lah. That is the first part of the question. First part. Panjang sangat kan? Yeah. The second part, sebab soalannya panjang. Okay. Soalan kedua tadi tu revisionist. Sejarah ini memang selalu kita tahu. Contohnya, ramai yang akan katakan bahawa kenapa kita juga perlu menulis semula sejarah kita. Ada viral baru-baru ni dalam TikTok, dalam Facebook yang mengatakan ada seorang pensyarah juga, sejarah juga, yang mengatakan semua sejarah dalam buku teks adalah sejarah yang tipu. Kawan saya jugalah. Kita kadang bila kawan ni jenuh nak bercakap lah. Kalau bukan kawan kita boleh tegur. Bila kawan kita jadi malu Allah, kita nak tegur jadi gaduh lah nanti. Tak betul. Kalau kita katakan semua buku teks dalam sejarah, dalam buku teks itu salah, tak betul. Buku teks ini komprehensif. Kalau semua kita nak sogokkan dalam buku teks, kita akan ada 6 buku teks dalam bagi setiap darjah kita. Tahun 1 6 buku, tahun 4 6 buku, tahun 5 6 buku, macam tu. Kita hanya akan
Antara yang dikritik ialah Tunku Abdul Rahman yang mengasaskan Malaysia. Idea no, buku sejarah tak boleh begitu tuan-tuan. Cuba balik dan ambil. Tunku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Malaysia pada Mei 1961 di Hotel Royal Adelphi di Singapura. Dia tak kata itu idea asas, tuan. Jadi kita jangan too simplistic lah disebabkan kita nak menjadi revisionis. Jadi revisionis pun kena adil jugalah. Bukan terhadap sejarah yang baru kita nak tulis, itu juga kepada sejarah yang lama sudah tulis. Sebab sejarah ada zeitgeist. Ada the spirit and emotion of the time. Kita kena hormati itu. Kalau hari ini kita duduk dan kita bercakap Tunku Abdul Rahman jual Singapura kepada China, sorry to say. Sebab itu yang sentimen yang dijual. Kita kata Tunku Abdul Rahman menjual. Hang tahu tak Tunku Abdul Rahman keadaan dia macam mana masa itu? Apa yang berlaku yang menyebabkan sehingga berlakunya peristiwa-peristiwa itu? You have to analysis. Kena pakai bird eyes view. Bukan kita melihat daripada satu sudut, banyak. Kemudian daripada atas, apa yang berlaku. Saya tidak menjustifikasikan, tapi saya kata kalau kita nak jadi revisionis juga perlu adil. Sebab satu benda yang sangat-sangat popular yang revisionis selalu nak kaji dan tulis balik ialah Holocaust. Holocaust ini sampai sekarang masih lagi orang nak tulis, yang mengatakan satu bahagian yang mengatakan Holocaust berlaku, yang kedua mengatakan Holocaust tidak berlaku, dan ini satu isu yang sensitif lah. Itu international. Dalam Malaysia, sejarah tentang perjuangan kemerdekaan. Itu so kita juga perlu berlaku adil. Revisionis tidak salah, tapi revisionis juga perlu faham zeitgeist, the spirit and emotion of time and autonomy of the past. So itu daripada disiplin ilmu sejarah. Semua orang boleh menulis sejarah, sesiapa pun boleh menulis sejarah, tapi pastikan memahami beberapa falsafah sejarah sebelum menulisnya. Itu respon saya. Terima kasih. Ambil 2-3 kot. Ambil 2-3 pun tak apa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dua minta saya untuk analis kupas. Satu, berkenaan dengan asas sekarang hari ini, speak atau madani. Ada 8 rangka kerja di ekonomi, perundangan, budaya, luar bandar dan bandar. Jadi ini kait di saudara sudut pandang worldview Dr. Ken tadi. Apa tindakan kita? Yang di mana mempengaruhi sosiologi kita dan reaksi masyarakat apabila government berdiri and its policy membawa gagasan madani. Kalau saya mahu daripada majlis, apa yang dimahukan insiden atau mungkin pandangan kritis yang anda lihat dalam hampir setahun yang lalu, yang boleh bawa perubahan yang tidak mengulangi lagi. Kita tekankan dalam forum ini, tidak mengulangi our mistakes. Okey, kedua, saya nak juga pandangan akademis. Beberapa yang saya lihat ialah sama juga yang kita nak elak permasalahan kalangan masyarakat sosial dan juga politik di bawah berlaku. Termasuklah sekarang kita guna netizen lah, reaksi netizen. Dari segi perubahan yang cabaran yang berlaku. Contohnya, kalau cabaran saya lebih condong kepada perundangan barat, perundangan akta membentuk dasar-dasar kita dan tindakan yang seperti kita. Contohnya, kita ambil sesepi masa kita kena berhadapan dengan belia isu. Yang kita ambil, bukan saya sebut sekitar yang mana belia isu yang bawah. Contohnya, tiba-tiba Perdana Menteri
perubahan akal tu yang dah lulus, yang lulus dan yang belum lulus, kalau undang-undang tu memberi ruang yang menyebabkan kita tercabut. Itu sebab saya sebut. Dan apa yang mungkin kita menunggu tapi kita sepatutnya mengelaknya daripada sebagai contoh. Okay. Okay. Saya bukan pelajar sejarah atau sosiologi. Jadi bila saya dengar pasal sosiologi perbahasan ni, saya macam mengenal lah kan. Baik. Cuma contoh macam saya belajar tadi dan saya dapat beasiswa sebab saya pelajar Bumi Putera dan lain. Dekat situ dia ada status quo lah. Maksudnya saya dapat manfaat tu sebab saya Bumi Putera, saya Melayu, saya dapat beasiswa. Saya suka. Tapi ada masa yang sama saya tengok ada juga rakan-rakan saya yang bukan Bumi Putera, bukan Malaysia contoh, mereka tak dapat macam saya dapat. Jadi macam mana agaknya wacana sosiologi perbahasan ini address isu tentang status quo? Sama ada contoh macam isu 3R sebelum, kemudian kita nak mungkin mencabar ataupun kritikal terhadap isu-isu seperti itu dan seterusnya juga natijah akhir sosiologi perbahasan itu ke arah apa? Maksudnya keadilan itu ke arah apa? Sekadar membebaskan orang itu daripada belenggu kemudian Benz. Ada Jawab dulu kot. Boleh. Apa? Tak cukup masa lepas ni. Lepas ni last. Ni dah last round lah. So, tanya lah. Kena catik lah kalau tak ingat ni. Saya ambil soalan. Boleh? Saya ingat lalat juga lah. So tu memang dah fokus pada sosiologi tadi. Boleh juga. Saya respon sikit je tadi. Ringkas kerana dah banyak soalan. Apakah perlu atau boleh kita perluaskan konsep ataupun kita kata istilah ini sosiologi pembebasan itu di luar daripada kacamata jurang ekonomi? Sebab apa yang saya faham, kalau salah boleh betulkan, kalau kita lihat tadi berkisar tentang ekonomi dan juga kelas, perbezaan kelas. Mungkin kita boleh merangkumkan juga bentuk-bentuk pembebasan dan penindasan di luar jurang ekonomi. Contohnya konsep yang pernah diangkat oleh Syekh Mutahari, iaitu yang diistilahkan dengan mustakbiri melawan mustad'afin melawan mustakbirin. Itu di luar bukan sekadar jurang ekonomi, tetapi dia mengangkat maruah insan dalam pengabdian kepada Tuhan. So apa-apa sahaja yang menghalang jalan ini, ia adalah bentuk penindasan. Baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam ideologi, baik itu dalam ini. Jadi mungkin itulah penindasan yang mungkin saya minta. Soalan ini lebih berdekatan. Jadi kita ada tunjuk buku Islam tak ubah dengan buku keputusan. Di dalam buku keputusan saya ingat buku itu antara yang akhir-akhir lah sebelum saya meninggal. Sebelum tu dia macam kumpulan tulisan keputusan tak ya. Okey. Ada yang Publish by Tusan. tak, dia dua. Kampanye pasal kita dengan Islam itu tak ubah dengan Kemana ya? Ya. Impunasi. Dia dua. Jadi saya ingat buku yang tulisan, saya ingat tu tulisan last lah, sebab tulisan tu banyak kritikan. Mungkin soalannya begini lah, sebab resolution akan diberi tempat untuk oleh utusan untuk menulis. Dan banyak kritikan tak dapat yang masuk dalam buku tu lah. Okey, tapi dalam buku tu juga, kita baca, saya baca. Dia sebut, dia kritik tumpang arwah di Jose Mujica. Okey, saya katakan begini lah. Saya melihat, Syekh Hussein Atta agak keras dengan kiri. Antaranya tumpang arwah tu kita dikritik lah. Boleh nanti. Ini campaign sebab dia. Dan dalam buku kita Islam semua tak berpuas. Dia bagi saya
soalan? Okey, ada lagi? Ada lagi ya? Ya. Oh, ada yang satu. Dah saya cukup 6 lah. Tuan 2 ke? Kalau macam tetapi itu pendek, karena soalan saya ni mungkin benda-benda pendek lah yang boleh jawab saya. Menarik bila kita cakap mengenai perwakilan dan kebebasan bagaimana sebuah teori itu bukan sekadar berlega-lega memang privat, tetapi juga bagaimana ia menumbuhkan aksi. Tapi saya juga untuk tidak menjadi terlalu pesimistis. Sebagaimana kita lihat kuasa pada hari ini, dia lebih licik untuk mendorong kita melakukan apa yang kita rasa baik, mampu untuk membentuk perubahan. Namun di sebaliknya ada jaringan yang ada jaringan kuasa yang mengeksploitasinya. Misalnya bila kita bercakap tentang corporate leader seperti yang disebut oleh Dr. Zahul tadi, nampak baik, tapi ianya bukanlah satu bentuk tindakan yang radikal. Sebaliknya mungkin ianya reinforce sesuatu menguatkan lagi struktur yang meningkat itu. Jadi dalam persoalan saya ini, bagaimana kita nak melihat perubahan ataupun idea-idea perubahan ini dapat kita orientasikan ke arah yang betul. Ini mungkin persoalan yang saya kira agak susah juga lah sebenarnya. Tapi ini adalah persoalan bagi saya lah, macam mana kita nak melihat apa yang kita perjuangkan itu dapat diorientasikan kepada sesuatu yang betul, yang benar dan tidak dieksploitasi. Okey. So, saya ada 6 soalan. Soalan jawab dong. 2 soalan untuk seorang panel lah. Okey, saya start dengan saudara Imran. Saya ambil satu soalan berkenaan dengan Malaysia Madani. Tu bagi kamera. Boleh respon soalan pilih boleh tak? Boleh sendiri. Sebab Dia sebab concluding. bidang berbeza-beza. Okey, yang mana satu soalan pilih? Saya nak respon yang berkaitan dengan isu semasa tu. Okey. Kenapa? Okey. Baik, Assalamualaikum. Baik. Soalan saya respon kepada soalan yang pertama tadi itulah Bila tanya sebenarnya soalannya ialah mengapa. Bila mengapa maksudnya kita balik kepada punca lah. Mengapa sesuatu itu berlaku pada permasalahan yang ada pada hari ini. Iaitu banyak masalah iaitu hubungan antara kaum lah, khususnya hubungan antara kaum dan hubungan antara agama. Dan kalau kita tengok sebenarnya masalah utama kita, bila kita kenal pasti masalah, barulah kita boleh mencari ubat kepada permasalahan itu. Masalah kita adalah masalah tidak mengenali antara satu sama lain. Dan kembali kepada bagaimana kita kata kita ada asas. Negara ini Islam sebagai agama persekutuan, dan saya selalu petik dalam kuliah-kuliah saya juga, saya katakan Quran sudah memberikan satu asas yang sangat penting bagi hubungan bernegara. Itulah dia surah Hujurat ayat 13. Wahai laki-laki dan manusia, kami jadikan kamu daripada seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak untuk apa? Saling mengenali, dita'arafu. Pada saya ayat ini cukup powerful dalam konteks bernegara, khususnya negara yang majmuk seperti kita. Jadi masalah kita dah tahu dah. Ta'arafu itu sebenarnya kita tidak ada kenal mengenali persefahaman. Sebab tak kenal maka tak cinta lah. Tak kenal maka tak cinta. Sebab cinta tidak wujud dalam hati kita antara kaum yang berbeza, agama yang berbeza dalam negara kita. Dan itu juga ada puncanya. Mengapa? Itulah analisis sejarah. Kita ni hidup berbeza-beza. Di Malaysia ni ada pelbagai kaum yang berbeza. Dan kita biasa sebut MIC itulah. Malaysia, Melayu, India, Cina, Melayu, India, Cina itulah. Dan selalu sering melupakan Kadazan, Iban dan kawan-kawan di Sabah Sarawak itu. Tak apa, kita cerita dulu tentang yang ada ni, yang majoriti ini. Kalau kita katakan sejarah kita ini sebenarnya sejarah
kaum yang wujud bersama di tanah Melayu tetapi tidak pernah berinteraksi atau jarang-jarang berinteraksi selama ratusan tahun. Tiba-tiba bila kita merdeka tahun 1957, kandang itu dibuka. Ya. Kandang itu dibina oleh penjajah. Ya, pengkhususan kerja itu berlaku. Orang Melayu, orang Cina dan orang India secara umumnya, memang ada percampuran tapi sangat sedikit. Tapi secara umumnya berada dalam kandang masing-masing. Bila dibuka tahun 57 itu dan dia meninggalkan kita dengan permasalahan yang baru. Sekarang kita bercampur gaul tanpa faham, tanpa kenal mengenali. Dan dua alat yang untuk kita kenal mengenali itu juga kita duduk secara berasingan. Apa dia? Yang pertama pendidikan. Kita duduk secara berasingan. Kemudian politik. Kita duduk secara berasingan. Maka itu dah. Itulah dia punca antara punca masalahnya, pendidikan dan politik kita. Maka itu berterusan daripada tahun 57, kita tak berubah tahun 63 dengan negara baru namanya Malaysia. 63 sehingga sekarang tahun 2023, 60 tahun kita menghadap benda yang sama dan kita mencari-cari apakah punca daripada permasalahan itu. Tapi tak apa. Saya tak kata vernacular sebagai punca segala masalah. Saya kata itu antara masalah-masalah yang kita ada. Dan itulah rupa bangsa Malaysia yang kita ada. Kita tak boleh nak, tuan-tuan dan puan-puan, logically kita tak boleh nak hapuskan vernacular. Itulah dia wajah Malaysia. Sampai bila-bila pun. Mana-mana parti pun yang naik kita nampak. Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan, apa sahaja namanya, itu rupa yang akan ada. Dan kita kembalilah. Bagaimana kita memanfaatkan media. Memanfaatkan media untuk mengatasi segala masalah itu. Pada saya, siapa yang menguasai media, dia menguasai dunia. Siapa yang menguasai media means maklumat lah. Siapa yang menguasai maklumat, dia menguasai dunia. Contohnya, British menguasai maklumat, British menguasai media, British menguasai dunia. Sun never set in British Empire. Disebabkan apa? Bukan disebabkan persenjataan dia sahaja, tetapi dia menguasai media. Dengan maklumat, dia menguasai pemikiran manusia. Hari ini, kerajaan yang baru kita ada, Kerajaan Perpaduan. Apakah Kerajaan Perpaduan buat? Untuk menguasai media, bagi mempengaruhi pemikiran, menggunakan propaganda. Jangan hanya lihat propaganda daripada sudut negatif semata-mata. Sebab propaganda, loosely means information to influence. That's it. Kita boleh influence dia, pengaruhi dia untuk berlawan, dan kita boleh pengaruhi dia untuk berkawan. Dan untuk menguasai media, saya boleh bercakap, tuan-tuan boleh dengar, kita boleh berwacana di universiti, tetapi akhirnya kepada siapa penguasanya? Akhirnya jatuh peranan itu kepada kerajaan. Kerajaanlah yang mampu untuk bukan mengawal media, tetapi menguasai media, memandu media. Not to control, but to guide the media. Untuk pergi balik kepada punca tadi itu, iaitu dita'arafu. So, saya rasa antara prinsip yang diutarakan oleh Madani, walaupun kita ada 6 prinsipnya, dan macam-macam penjelasan dalam buku gagasan Madani, skrip itu, pada saya akhirnya, ringkasannya ialah apa? Mencapai kemajuan material, pembangunan, dengan menitik beratkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang saya faham. Selepas saya baca ke semua itu, saya rasa, kita kembali kepada nilai kemanusiaan. Dan nilai-nilai kemanusiaan ini, itulah dia hubungan antara manusia, hubungan antara kaum, hubungan antara agama. Kalau kita hanya bercakap, tanpa percakapan kita ini disebarkan, di TikTok kan, kita tahu Facebook, TikTok ini sekarang ini menguasai wacana pemikiran anak-anak muda dan keseluruhan warga Malaysia. So, kita kena mobilize. Dari sudut analisis sejarah, saya boleh bercakap, kita ada punca masalah, kemudian kita tahu, ada panduannya, li ta'arafu, kenal mengenali, dari kenal mengenali kita faham. Dan kemudian menggunakan media, kerajaan perlu menggunakan media. Mungkin bukan mengawal, tetapi memandu. Apa yang boleh dan apa yang boleh. Kita berada dalam fasa transisi. Selepas 60 tahun kita ditadbir oleh satu parti politik sahaja, dalam 5 tahun ini kita berada dalam fasa transisi politik. Dalam fasa transisi politik, pada saya, dari pandangan saya mengatakan, kadang-kadang perlu bersifat autokratik. Itu saja. Terima kasih. Kan, okay, saya pun ringkas juga. Mungkin saya cuba nak jawab dengan beberapa persoalan yang dibangkitkan dengan satu analogi yang disebutkan oleh Alatas, Sahusin Alatas ni. Dalam satu ceramah yang dibuat oleh Sahusin Alatas ni, dalam satu ketika dululah, dia berceramah depan cikgu-cikgu. Dan dia cerita kepada cikgu-cikgu ni, dia kata, masyarakat sekarang tengah tidur. Tu ada satu cikgu ni bangkit lah. Dia kata, Prof, kalau semua tidur, macam mana? Siapa nak kejutkan?
Tu Prof Syekh pun dia fikir sekejap, saya bayangkan lah, saya tak ada masa tu. Saya bayangkan dia fikir sekejap, dia kata, siapa yang bangun dulu lah. So, it's simple, but I think it's a good starting point. Sebab dia berkait dengan soalan status quo, berkait juga dengan soalan anxiety dalam perkauman yang kita ada, berkait juga dengan soalan tadi yang berkaitan dengan penindasan yang di luar ekonomi. Saya mulakan dengan analogi ini sebab apa? Sebab pertamanya, okay, first kalau anda dah bangun dulu, anda orang yang pertama bangun. Your first job is what? To try to wake others. That's the first thing. Okay, what? Try to wake others. Bangunkan seorang lagi, bangunkan 2 orang lagi, dan ada lebih kurang 3 orang. Nah, bila ada 3-4 orang ni, orang yang ada sini ada beberapa pilihan lah. Pertamanya, kalau anda yang pro status quo ataupun mungkin mendapat kesan yang positif kepada peristiwa bangun ini, anda mungkin, you know what? I'm gonna go and take off. Banyak orang macam tu. Dia tidak berpihak. Kerana dia bagi dia privilege enough untuk bangun, tapi tak mengambil tindakan untuk mengejut kawan-kawan yang lain. Itu yang pertama. Dan apa yang mendorong untuk kita kejutkan kawan ni ialah soal prinsip dan etika. Kalau kita mengambil pendirian bahawa dunia ini masing-masing kubur masing-masing, maka masalah kau, masalah kau, masalahku, masalahku. Tapi bila kita melihat bahawa dunia ini merupakan satu tanggungjawab kolektif, maka kita harus tanyakan, okey, apakah yang terbaik bukan untuk saya saja, tapi untuk semua orang. Dan bila ada sistem yang dipakai kepada dalam masyarakat tersebut, adakah dia adil bukan untuk saya saja, tapi untuk semua orang. Itu yang kedua. Itu yang poin kedua lah. Poin ketiga, bila dah semua 3-4 orang dah bangun ni, okey, semua orang nak ada 2-3, mungkin dalam 4 orang tu 2 orang keluar, tinggal lagi 2 orang, dia nak kejutkan jaga yang lain. Rupa-rupanya Amin tak guna juga alasan kejut je. Kita kena tanya, kenapa? Siapa yang tidur orang kita ni? Kenapa kita tiba-tiba tidur? Kalau kita kasih kerja mengejutkan orang je, tapi tak tanya, kenapa kita tidur, di mana datang peristiwa menidurkan ini? Dan actually, we might end up, dalam cerita-cerita thriller banyak kita tengok, tengah-tengah kejut tiba-tiba ada datang, ada guest keluar balik. Yang bangun pun tidur balik. Dan at the end of the day, sia-sia kerja-kerja. Ini berkait dengan soalan Hafiz tadi lah. Bahawa kadang-kadang kita kena pastikan, dan ini tugas sosiologi pembebasan juga, untuk mendapat satu pandangan yang lebih luas, supaya tindakan mikro kita nak selesaikan kemiskinan ke, tidak akhirnya tersekat di tengah-tengah jalan kerana masalah besar yang visi atau gagasan besar terlepas pandang. Kita buat benda macam ni, kita ialah nak selesaikan masalah kemiskinan dan sebagainya, tapi bila tidak ada satu pengenal pastian apa masalah struktural dan bagaimana nak transition kepada arah itu, dan kita cuba nak selesaikan masalah orang kecil-kecil sahaja, last sekali bila kita tak ada tenaga, jatuh tidur balik, habis, tak ada siapa yang boleh bangkit. Dan yang keempat, poin yang keempat juga, tak semua orang kena main peranan yang sama. At the end of the day, kalau semua kerja mengejut saja ataupun semua kerja berfikir saja, tak boleh juga. Semua kena main peranan, dan kita kena ada dialog di kalangan orang yang bangun. Ini saya kira orang yang bangun lah, yang berminat. Dialog, okey, apa? Dan ini di mana unsur politik masuk dalam perbicaraan kita. You have to politicize, and this is where the gerakan comes in. Not parti gerakan. Parti gerakan cerita lain. Ini gerakan dalam masa itu berlaku. So you menggerakkan masa. Dalam arti kata kita ada susunan, kita ada dialog dalam kalangan gerakan untuk strategize. Bukan masing-masing buat hal sendiri-sendiri. Yalah, aku bangun, aku nak kejut orang lain. Aku nak bangun, semua nak kejut, dan last, you miss the bigger picture, you miss the big challenge. Dengan itu kan. Dan sebagainya lah. Dan mungkin yang terakhir yang mungkin menjawab soalan saudara tadi, dalam gagasan mandiri yang cuba dibawakan oleh Prof. Hussein Alatas dan juga generasi berikutnya ialah apa yang cuba nak ditekankan oleh ilmu mandiri, gagasan mandiri ini ialah nak dibezakan dengan tradisi di kolonial misalnya. Bagi dia, hegemonic orientation ataupun penindasan itu berlaku dalam banyak lapis. Ada lapisan Islamik, ada lapisan juga dalam bentuk patriarki. Ini harus ditentang. Dan kemana nak bawa ini cita-cita sempurna yang digagaskan oleh Syed Hussein Alatas, iaitu satu mengecapi full potentials of humanity. Dan arti kata yang baguslah. Dan kalau kita kaitkan juga dengan unsur teologi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya lah. So itu dalam bahasa yang mungkin agak sekular ialah untuk full emancipate the full potential of humanity dalam banyak segala bentuk sekalipun. Dan mungkin yang terakhir tak ada, sikit je kot, saya habiskan macam tu je.
Saya rasa bab yang konkret-konkret ni saya serah pada sosiologi yang sebenar. Saya bukan orang sosiologi pun. Bagikan. Minta izin analis kondisi saya kukuhkan mungkin saudara Rosa punya tentang pendidikan punya beasiswa dan juga mana saudara tadi orang keluar. So, tadi So, saya ingin bangkitkan kembali apa yang saya sebut tadi yang saya selalu ingat Rustam Sani sebut tu. Negara kita dah terlalu lama muddling through. Ada kita muddling through tau, kita tak tahu mana kita gerak sekarang. Jadi dia berbalik kepada ilmu sains sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Maksudnya the whole rubric lah, bukan saja sosiologi, tapi sains sosial, history dan arts ataupun di tempat lain dipanggil liberal humanities ataupun liberal arts lah. Kan? Kita tidak ada satu asas kan, kalau tadi Dr. Sahul sebut tentang bila sebut asas kenegaraan itu, kita tidak ada satu asas keilmuan dan itu yang dibangkitkan oleh Syekh Nata dan juga selepasnya, bahawa kita tidak ada satu asas sosial masyarakat yang kuat. Jadi bila Saudara Rosa tadi tanya tentang we abolish ini sangat konkret lah. Kalau kita masukkan hukuman mandatori dan gantung contoh, apa implikasi sosial kita tak tahu. Kalau di Eropah, di UK dan sebagainya ada kajian empirical, evidence based policy making and research yang menunjukkan kalau kita buat ini akan berlaku. Betul atau tidak kita boleh debat, tapi ada kajian. Kita sebut tentang ketum, sebut tentang ganja, marijuana. Ada studies, tapi ada tak kita ada studies dulu? Tidak cukup, kan? So di bahagian itu sangat kosong, sangat kosong sekali. Tentang pendidikan tadi Dr. Sahul sebutkan politik dan pendidikan itu sangat kontroversial. Tapi kita faham di Malaysia ni kita boleh bermain beberapa tingkat. Yang retorik, yang propaganda itu biarlah ahli politician yang buat, itu biasalah. Belakang dia orang, kan? Dia buatlah apa yang saya tak kata betul, tapi dia buatlah apa yang dia buat. Tapi di peringkat policy making and research itu bukan tempat permainan. Itu bukan tempat permainan. Jadi kalau kita sebut tentang scholarship Bumi Putra, kita tahu baru ini isu besar kan. Kita nak tahu berapa orang Bumi Putra yang dapat contoh, berapa yang bukan Bumi Putra yang dapat contoh. Bila kita tahu, bila kita ada analisa, baru kita boleh buat satu informed decision. Dan tak termasuklah retorik politik ni. Kan? Kita nak tahu siapa yang masuk, gaji latar belakang keluarga dia berapa, kan? Isi rumah pendapatan berapa. Semua perkara ini perlu diberikan secara access to information and data so that we can do analysis, so that we can make informed choices of policy and politics. Masalah sekarang kita ada pendidikan atau benda kita pada asal baik dan susah untuk buat satu apa yang dipanggil sebagai informed decision. Dan sebab kita we don't have the knowledge, we don't have the data, we don't have the analysis, we don't have the mature debate untuk kita debat. Okey, kita nak buat apa? Dan sama ada kita nak kekalkan dasar ataupun kita kekalkan, kita ubah suan macam mana? Adakah kita berdasarkan keperluan kelas saja ataupun keperluan etnik juga? Kalau kita keperluan kelas dengan keperluan etnik, kita cantum macam mana? Apa hasilnya? Kan, ada berapa universiti di negara kita? 20 lebih. Yang swasta orang. Perlu tak kita bina lagi lebih banyak universiti? Contohnya di Perak, di Kelantan, mungkin di Sabah. Dan setiap universiti ini dibekalkan dengan infrastruktur yang baik. Bukan setakat main buat saja. Dan kita tak tahu perkara itu. Tapi kalau kita kembali ke sosiologi itu, kalau kita sudah ada maklumat, dan kita boleh buat apa yang kita panggil aktivism. Kita boleh start lobby. Okay. Position mana kita nak ambil? Kita nak ambil garis ni ke perspektif ni ke macam mana? Kan? Dan kita boleh start lah bina kesedaran dan gerakan. Tapi kalau semua tu tak ada, semua tu tak diikat, dan kita akan sentiasa macam Rustam tadi kata, muddling through nation building. Nah itu bahaya ni masalah kita. Politik is politik lah. Kita biarlah dia buat apa yang dia nak buat. Itu gelanggang yang lain. Tapi gelanggang keilmuan tu itu sangat penting dan saya fikir terima kasih kepada Lestari Hikmat dan Kak Rashidi lah kerana memang cergas dan cerdas bawa perbincangan seperti ini kembali. Tentang soalan yang
starting mustaqbirin itu dibawa oleh Imam Khomeini, Mutahari, Al-Rani, Syariati dan sebagainya. Dan itu antara engine kan yang memang membawa revolusi Iran ketika itu. Cuma pada ketika ini, dan seperti yang Dr. Saul kata sekali lagi, every event has its stages kan, ada dari emosi dia, ada dari ini. So saya punya cautious, saya pernah ke sana, Imran juga pernah ke sana, dan saya pernah 2 tahun dari sana, dan juga di Malaysia dan di tempat-tempat lainnya. Adalah bila kita menggunakan big ideas and big slogans, saya sangat cautious sekarang. Sebab bila kita cakap, sebab kan ada English term yang selalu orang kata the devil is in the detail kan. So bila kita kata mustaqbirin, siapa mustaqbirin? Di mana mustaqbirin? Bila kita berkata mustaqdafin, di mana mustaqdafin? Siapa mustaqdafin? Mana kita nak tahu? Ya. Jadi di satu tahap tu gerakan dan revolusi itu kita faham retorik, propaganda, ucapan. Tapi when it comes to policy making, nation building dan juga social sciences, dia mesti sangat empirical, dia sangat khusus. Kita nak tahu kalau betul kita nak berpihak kepada mustaqdafin, macam mana kita nak buat? Bukan kita buat satu dasar, satu program yang kita guna nama mustaqdafin, tetapi dia menguntungkan mustaqdafin. Itu tak betul, itu susah. Dan itu masalah saya dengan kemah-kemah besar. Bukan kata tak penting, sebab dia meletakkan asas konsep tu, tapi bagaimana implementasi dia. Yang best tadi tu. Kalau betul lah, bila dia sebut, saya teringat kembali, Ustaz Nazim ni memang keras, gerakan kiri. Ada beberapa tulisan dia, kita dengan Islam, tak tahu cipta sempurna ada dekat mungkin, tapi itu berdasarkan pada cerita zaman-zaman itu lah. Tapi dia tu juga Islam dan sosialisme. Tapi Islam dan sosialisme dia pun ada fikir juga jalan-jalan kiri yang tertentu. Saya fikir yang ada yang saya setuju, ada yang saya tak setuju. Tapi memang betul lah apa yang saya kata tadi memang wujud. Cuma yang baik tentang ujian atas ni adalah saya pada pandangan saya lah, dia punya ujian dia lebih bersifat debate dan juga dia argumentatif. Kan? Dia bukan macam pemikir tertentu atau penulis tertentu yang membuat generalisasi yang besar. Tadi saya kata dia apa? Macam 40 kesurat tadi kan? So, on one hand dia kritik, tapi on the other hand, at least dia ambil 40 kesurat. Maksudnya dia mengambil berat lah pada pandangan saya lah. Walaupun dia tak setuju, saya mungkin tak setuju dengan dia, tapi at least dia tulis. Kan? Berbanding dengan orang lain, contohnya kalau saya tak silap, saya terfikir bila usia latar dia tulis tentang revolusi sekitar siapa yang salah ketika revolusi mental. Kan ada satu buku revolusi mental dan ini yang popular pada 70-an bila kita suruh balik pada history revolusi mental dan juga Malay Dilemma. Kalau saya tak silap dalam Malay Dilemma itu hadir dikritik juga gerakan komunis dan kiri. Tapi pada pandangan saya sangat bias lah. Kan? Dia tak mengambil pendekatan yang lebih dia sangat generalize. Jadi itu sesuatu yang baik. Tapi at least pada pandangan saya usaha harus dia menggunakan analisa yang lebih dan dia berbicara. Dia tak setuju, tapi dia berbicara. Dia kritik. Dia tak setuju dengan tangga. Dia setuju dengan dia tak setuju dengan materialist marxism macam tu kan. Tapi adalah sisi lain macam Ibrahim Moto yang dia lebih okey sikit. So memang betul lah. Jadi bila kita baca itu seperti yang saya kata, bila kita baca bukan kita terima semua, kita baca untuk kritik. Jadi ada yang kita terima dan yang kita tak terima, dan apa yang kita tak terima kita bagi implementasi lah. Dan kita membina dalam tradisi sesuai dengan masalah. Saya harap panelis semua dah jawab soalan sebenarnya. Kami daripada Stanisma ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang